Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 3 penuntut UiTM Kampus Dungun maut manakala seorang lagi parah selepas dirempuh kenderaan dipandu wanita didakwa tidak siuman. Nahas berlaku pukul 7.20 malam tadi. Ketika kejadian, kesemua mangsa dalam perjalanan ke universiti menaiki motosikal sebelum dirempuh dari belakang. Menurut Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Wan Rukman Wan Hassan, mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Pelajar yang maut ialah Khairil Anwar Jamaluddin dan Ku Adib Aizat Ku Azmi dari Selangor serta Muhammad Akmal Tukirin dari Johor. Mangsa yang parah pula dikenali sebagai Ahmad Danish Muhammad Ridwan kini dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu. Punca kejadian masih disiasat. Pemandu kenderaan tersebut turut ditahan bagi membantu siasatan. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 12 tahun dilaporkan hilang di Bandar Bukit Tinggi 1, Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fong berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada pukul 8.59 malam Selasa. Siasatan mendapati kanak-kanak itu Madra Fataha Indal Bangsawan turun ke tempat parkir selepas disuruh ibunya untuk mengambil makanan dalam kereta sekitar pukul 2.20 petang. Madra Fatah yang turun seorang diri dilaporkan tidak kembali ke rumah selepas itu. Kanak-kanak tersebut kali terakhir dilihat memakai kemeja T berwarna hijau dan berseluar trek hitam. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan diminta menyalurkannya kepada IPD Kelang Selatan atau mana-mana balai polis berhampiran. Beralih ke perkembangan banjir, menurut Portal Info Bencana JKM, lebih 4,000 penduduk terjejas direkodkan. Mereka ditempatkan di 35 pusat pemindahan sementara PPS di 4 negeri. Penduduk terjejas paling ramai direkodkan di Kedah iaitu 3,589 orang ditempatkan di 23 PPS. Diikuti Perlis, 514 penduduk terjejas berlindung di 6 PPS. Manakala 150 penduduk di Johor dipindahkan di 4 PPS dan yang terakhir 2 PPS dibuka di Perak menempatkan 137 penduduk terjejas. Kompleks Darul Hidayah di Penaga Pulau Pinang bakal dijadikan pusat pemulihan akidah bagi kanak-kanak dan remaja yang diselamatkan dari rumah amal GISBH. Bagaimanapun, keputusan daripada Jawatankuasa Fatwa Negeri perlu diperoleh terlebih dahulu sebelum program tersebut dilaksana. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, keputusan terbabit dijangka akan diketahui dalam bulan ini. Dari sudut persediaan telah dibuatlah yang kita akan umumkan dengan keputusan daripada fatwa dan keputusan Majlis Agama Islam. Terus kita akan adakan pemulihan akidah itu di Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ini di Kompleks Darul Hidayah. Apapun tunggu fatwa. Tahun 2025 bakal menjelang. Malaysia akan mempengerusikan komuniti serantau iaitu ASEAN. Saksikan Majlis Penyerahan Pengerusi ASEAN 2025 secara langsung dari Republik Demokratik Rakyat Laos pada 11 Oktober 2024, 3 petang hanya di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Kesejahteraan dan pemulihan ekonomi negara ketika ini adalah hasil perubahan dasar yang dilaksanakan kerajaan dan kestabilan politik Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, rakyat telah menerima hakikat bahawa negara tidak mampu kekal pada takut lama dan perubahan perlu dilakukan segera. Orang bicara tentang paradigm shift atau ajakan, tapi tak ramai yang benar-benar faham dan cuba melaksanakan. Anjakan itu kerana kalau tidak dilakukan perubahan yang lebih bermakna, lebih rancak, kita akan kembali kepada keadaan yang muram dan lembab dari sudut pertumbuhan ekonomi. Kalau ditanya saya, dah kita ada kestabilan politik seperti yang disebut tadi, kita gunakan, manfaatkan untuk perbaiki tata kelola.
Datuk Seri Anwar berucap pada majlis makan malam bersama delegasi Malaysia yang menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45. Tambah beliau, pelaksanaan dasar kerajaan yang jelas melibatkan pelbagai industri berjaya meyakinkan pelabur untuk terus masuk ke Malaysia. Sementara itu, usaha memperkukuh hubungan dan kerjasama dua hala antara Tumpuan Datuk Seri Anwar dalam pertemuan bilateral dengan dua rakan sejawatannya dari Timur Leste dan Singapura. Pertemuan bersama Perdana Menteri Timur Leste Shanana Gusmao membincangkan keanggotaan penuh Timur Leste dalam blok ASEAN yang diyakini mampu memperluas dan mengembangkan sektor ekonomi serantau. Timur Leste masih menunggu keputusan konsensus negara-negara ASEAN untuk diterima sebagai anggota penuh pertubuhan itu. Manakala dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong pula kata sepakai dicapat berkaitan beberapa isu tertunggak antara kedua-dua negara. Tanpa menyatakan isu tertunggak berkenaan, Datuk Seri Anwar berkata ia akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam sesi permukiman tahunan Malaysia-Singapura hujung tahun ini. Pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL yang menghubungkan Lembah Kelang dengan Pantai Timur telah mencapai 72.93% setakat September. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, tahap kemajuan itu selari dengan jadual penyiapan jajaran ECRL dari Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak pada Disember 2026. Bagi jajaran rel antara Gombak dan Pelabuhan Kelang pula, ia dijangka siap sepenuhnya pada Disember 2027. Ketika ditanya sama ada pembinaan ECRL akan terjejas susulan musim tengkujuh, beliau memaklumkan perkara itu telah diambil kira oleh pihak pemaju. Dia kebanyakan elevated. Kawasan-kawasan yang banjir ni dia elevated. Dia lebih tinggi daripada permukaan. Ada tempat yang ada di atas permukaan, tetapi sudah tentu dari segi faktor banjir itu telah diambil kira lah dalam pembangunan ECRL ini. Itu sebabnya banyak landasan itu elevated. Dia perlu jejamban. Baik, rang Undang-Undang Perlembagaan Pindaan 2024 mengenai kewarganegaraan akan dibahas dan diputuskan dalam sidang Parlimen bermula 14 Oktober ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tumpuan pindaan itu ialah isu permohonan hak kewarganegaraan bagi anak yang lahir di luar negara. Saya percaya ahli-ahli Parlimen akan meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan kita, jauh mengatasi daripada sentimen dan kepentingan kita sendiri. Dan kita yakin ini adalah keputusan yang betul. Tugas kerajaan Madani, kerajaan Malaysia ini di bawah KDN yang diberikan tugas adalah untuk melengkapkan proses itu, membentankan kepada Dewan Rakyat, dan mudah-mudahan kelulusannya itu bila diperolehi akan memberi manfaat besar kepada rakyat Malaysia yang Beliau turut beri jaminan cadangan pindaan berkenaan telah dikaji dengan teliti untuk memastikan perlembagaan dihormati dan keselamatan negara tidak dikompromi. Ia juga sudah melalui proses yang panjang dan sudah dibentangkan kepada Majlis Raja-Raja. Malaysia berada di landasan tepat untuk memperkukuh kedudukan dalam pasaran digital global. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, ia seiring jangkaan ekonomi digital negara menyumbang 25.5% dalam keluaran dalam negara kasar menjelang akhir tahun depan. Beliau turut berpendapat sasaran itu berpotensi untuk melebihi jangkaan asal. Sentimen optimis itu didorong daripada kejayaan negara memperoleh pelaburan daripada syarikat gergasi teknologi termasuk Amazon Web Services AWS, Intel, Google, ByteDance, Nvidia, Meta dan Oracle. Mainly and semiconductor industries. International investors therefore have faith and confidence in Malaysia, and this, I think, due to our business-friendly policies, stable government, good infrastructure and strategic location. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah dari Sungai ke Segara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.